بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. حويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع، الإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. InsyaAllah hari ini walaupun dah agak lambat, kita akan baca muzakarah ataupun murajaah sedikit mengenai bab puasa, dan kita dah masuk mengenai makruhatus shaum, perkara-perkara makruh yang kita kalau lakukan, perkara-perkara dalam puasa, perkara-perkara makruh dalam puasa. Dan kita harap muzakarah yang kita buat ini insya-Allah ikhlas kerana Allah Taala semata-mata insya-Allah. Yang pertama, perkara yang makruh dalam puasa ialah al-alku. Dalam kitab yang lain disebut al-alku dengan baris bawah ain lam kaf, al-alku. Dalam kitab ni disebut al-alku. Maksud dia adalah madghul luban. Kita kunyah luban. Lubanul dakar. Lubanul dakar ni kalau perasan kat Mesir dia jual lah. Pahit kalau kita makan tu jadi cerdik lah. Tak. Jadi benda tu tidak ada rasa apa-apa, tak manis, tak masin. Tahu hebat lagu tu. Jadi kalau kita ambil luban tu, kita makan, kita kunyah, waktu tu kena makruh. Kalau tidak ada apa-apa perisa atau apa-apa rasa yang berpisah daripada benda tu masuk ke dalam perut kita lah. Berbeza chewing gum yang kita ada yang dijual hari ni, kita ambil, kita gigit, kita kunyah, masuk rasa manis, kadang-kadang rasa masam ke dalam perut, tu batal. Ini disebut al-alku atau al-alku ni ialah madghul luban, lubanul dakar yang dijual di Mesir. Kita ambil tu, kita kunyah. Dan benda tu tidak ada apa-apa rasa, guna makruh. Selagi mana tidak terpisahnya luban tu ke dalam perut lah. Kalau terpisah juga, waktu tu kekal batal puasa kita. Yang kedua, zauqut ta'am, kita rasa makanan, guna makruh. Bila makruh? Tanpa hajat. Saya saja kita ambil makanan, kita cuit, kita letak dekat lidah. Semata-mata kat lidah tu kita dah rasa dah masin ke, masam ke, manis ke. Hukum dia makruh kalau tanpa hajat. Kalau ada hajat, contoh mak kita yang masak lah untuk kita berbuka ni, untuk sahur, dia ambil, dia rasa manis, masin, tak. Waktu tu tidak ada masalah, tidak makruh kerana ada hajat. Makruh ataupun tidak makruh itu selagi mana tidak masuk sesuatu dalam perut. Kalau kita ambil sup contoh, ataupun kari, kita ambil, kita letak kat lidah. Lepas letak kat lidah, kita pun telan, waktu tu batal lah. Yang hukum makruh ni, kalau kita ambil, kita letak kat lidah, lepas tu kita pun tuih balik, buang balik daripada lidah kita. Lepas tu kita ambil air, kita komor. Waktu tu kena makruh kalau tanpa hajat. Kalau ada hajat, tak ada masalah. Macam mak kita, sok mau rasa makanan, lepas tu dia pun dapat buang balik daripada lidah dia lah. Lepas tu dia basuh dengan air, waktu tu tidak makruh apa-apa sebab ada hajat, supaya anak dapat makan sedap lah. Tak? Okay. Yang ketiga tak larat ni, berbalik daripada apa, Selangor, pergi apa tu, tauliah Selangor, mengajar kat Selangor lah. Faham tak? Pak tauliah lagi tapi mengajar Selamba kan. Tapi dia ambil apa tu, tauliah Selangor dulu. Yang ketiga, al-ihtijam. Ihtijam ni kita berbekam. Makruh kita berbekam. Sebab nak keluar daripada khilaf, ada ulama sebut perkara tu membatalkan puasa. Di mazhab Syafi'i, ihtiyatan kata makruh. Sekurang-kurangnya makruh. Okey, sebab akan menyebabkan badan kita lemah. Sedangkan kita nak puasa. Makruh kita berbekam, dan juga makruh kita bekam orang lain. Kita dibekam makruh, kita bekam orang lain pun makruh. Dua-dua tu makruh. Yang ketiga, majul ma' ba'dal iftar. Kita keluarkan air selepas kita berbuka. Tu dalam kitab Taqrira As-Sadidah sebut lagu tu lah. Dalam kitab lain saya sebut, saya tengok dalam kitab apa tu, kita hafal anam bi ahkamus siyam ni lah, dia sebut apa, wa yukrahu lis-shaimi indal iftar majma'in yatamatmadu bihi indal iftar bal yashrabuhu. Makruh bagi orang berpuasa ketika berbuka tu dia muntahkan balik air yang dia buat berkomor ketika berbuka. Allah Alam, mungkin maksud dia bila kita dah makan berbuka tak, kita ambil air lah, kita nak berkomor kan. Lepas kita berbuka, kita ambil air, nak berkomor, nak buang baki-baki sisa yang ada dalam mulut. Hukum dia makruh kita buang air tu. Kita ambil air, berkomor-komor, air tu kita telan masuk dalam badan kita, masuk dalam perut kita. Sebab itu baki barakah yang ada pada apa tu, makanan berbuka kita tu. Jadi kita telan lah, jangan kita buang air yang kita buat berkomor untuk bersihkan kita punya mulut tu.
Itu maksud dia. Sebab dia sebut dalam kitab ni wa yukrahu lis-shaimi indal iftar majma'in yatamadmadu bihi indal iftar bal yashrabuhu minum. Okey. Seterusnya yang kelima al-ghuslu bilin ghimas. Kita mandi dalam keadaan berendam. Sekalipun mandi wajib. Kita bersama isteri ke ataupun keluar air mani ke ataupun kita nak mandi sunat ke, makruh kita mandi dalam keadaan kita berendam. Ni air kita duduk dalam tu. Makruh. Bila makruh, kalau masuk sesuatu dalam rongga badan kita, masuk ke perut, masuk ke telinga dan sebagainya, waktu tu menyebabkan batal kita punya puasa. Jadi makruh kita mandi dalam keadaan berendam ketika tengah puasa. Bila dimakruh, bila dibenci oleh syarak, kita buat juga. Tiba-tiba termasuk walaupun termasuk air ke dalam rongga, ke dalam perut kita, disebabkan kita mandi berendam tadi tu, waktu tu hukum dia apa? Batal kita punya puasa. Berbeza kalau kita mandi biasa dalam keadaan air biasa tu. Contoh kita mandi wajib dalam keadaan tengah hari tu kita mimpi keluar air mani contoh. Jadi kita mandi dalam keadaan air pancut. Tengah-tengah mandi tu tiba-tiba termasuk air ke dalam perut, waktu tu tak batal. Okey. Sebab syarak tidak makruhkan untuk kita mandi dalam keadaan air jatuh daripada atas ke bawah. Tapi syarak makruhkan kita mandi dalam keadaan kita berendam. Bila dia syarak kata makruh, kita buat juga, tiba-tiba termasuk air ke dalam anggota badan, waktu tu batal. Yang keenam, as-siwaku ba'da zawal li'annahu yudhibu ra'ihatal fam la khalufu fami as-sha'im ila akhirih. Jadi yang keenam, makruh kita bersiwak, bersugi, gosok gigi selepas daripada zawal, selepas daripada zuhur lah. Sebab dia menghilangkan bau mulut. Sedangkan Nabi sebut bau mulut orang puasa tu lebih baik daripada minerahil misk, daripada bau kasturi. Jadi dituntut untuk kita biarkan bau tu. Biarkan bau tu. Jadi janganlah kita bersugi, janganlah kita gosok gigi selepas zuhur. Kalau tidak, kita hilangkan bau yang dipuji oleh Nabi tu. Itu pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Jadi orang tanya apa pendapat Imam Syafi'i, apa pendapat yang muktamad dalam mazhab, kita sebut makruh bergosok gigi, bersiwak, bersugi selepas daripada zuhur. Tapi kat sana ada pendapat lah sebahagian ulama, antaranya Imam Nawawi, ikhtiar Imam Nawawi mengatakan tidak makruh walaupun kita gosok gigi kita bersugi selepas daripada zuhur. Ikhtiar Imam Nawawi. Ikhtiar Imam Nawawi ni apa maksud dia? Pendapat peribadi Imam Nawawi. Kuat dia pada sudut dalil, lemah pada sudut mazhab. Apa lemah pada sudut mazhab? Kita tidak katakan mazhab Syafi'i ialah ikhtiar Imam Nawawi. Maknanya kalau orang tanya mazhab Syafi'i, kita akan sebut makruh. Cuma ada ikhtiar Imam Nawawi, ada pilihan peribadi Imam Nawawi, sebut sekian. Kalau orang tanya mazhab, kita sebut makruh. Makruh. Yang tidak makruh tu ialah pendapat peribadi Imam Syafi'i, bukan mazhab tu. Tu pendapat peribadi dia. Kuat daripada sudut dalil tapi tidak dianggap sebagai mazhab. Lebih pada sudut mazhab tu maksud dia bukan mazhab lah. Mana kalau kita tanya mazhab Syafi'i, kekal kita sebut makruh. Okay, yang ketujuh, kasratus syiba' wan naum, banyak tidur lah, banyak makan, banyak kenyang. Lepas tu wal khawdu fi ma la ya'ni, bincang, borok, sembang, buat benda-benda tidak faedah, tu semua tu makruh. Yang ketujuh, tanawulus syahawat al-mubahah minal masmumat wa awil mubsarat awil masmuat. Kita buat ataupun kita ambil, kita raikan syahwat-syahwat kita, bahasa dia apa, bahasa Melayu dia, tanawulus syahawat al-mubahah. Kita buat perkara-perkara yang harus, tapi perkara harus tu ada syahwat padanya. Buat cerita nak terjemuh ni. Contohlah, mudah ceritanya, kita nak bangun benda-benda wangi bulan puasa tak haram, tak haram, cuma makruh. Lagu tu tak, kita tengok benda-benda cantik bulan puasa, haram tak haram, cuma makruh. Kita dengar benda-benda yang menarik pada bulan puasa, haram tidak haram, cuma makruh. Sebab puasa ni kita nak apa? Sedarkan diri kita tentang keadaan orang susah, tu dari kemah dia lah. Jadi kalau kita duduk tengok benda-benda cantik, kita bangun hidup benda-benda wangi, kita pula dengar benda-benda yang menarik, benda-benda yang cantik, benda-benda yang sedap didengari, waktu tu hikmah untuk kita rasa kehidupan orang susah tu dah hilang lah. Jadi hikmah puasa tu hilang lagu tu. Selesai dah mengenai bab makruhatus saum, perkara-perkara makruh dalam puasa.
Kita masuk pula sedikit lagi membincangkan mengenai mubtilatus saum, perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dalam kitab ni Syekh pecahkan dua perkara lah, dua bahagian. Ada perkara hiya qisman, perkara yang membatalkan puasa. Qismun yubtilu thawab as-saum la saum nafsah. Yang pertama, perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Puasa tak batal, cuma pahala puasa tak dapat. Terbatal pahala puasa dia. Dengan makna kalau dia puasa sah dan tak perlu qada, cuma pahala tak dapat lah. Yang jenis yang kedua, membatalkan puasa itu sendiri. Dengan makna nanti dia kena qada. Bila puasa terbatal, automatik apa? Pahala dia pun akan terbatal. Okey. Yang pertama, al-qismul awal al-muhbitat, dinamakan sebagai al-muhbitat. Perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Puasa tak batal, dengan makna tak perlu qada lah. Nabi sebutkan min shaimin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramainya orang yang berpuasa tapi tak dapat daripada puasa dia kecuali lapar dan dahaga sahaja. Sebab apa? Dia tidak jaga perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Dalam hadis Nabi yang lain, Nabi sebut khamsun yuftirna as-saima al-kadhibu wal ghibatu wan namimatu wan nadhar bi syahwati wal yaminul kadhibah. 5 perkara membatalkan puasa. Membatalkan puasa ni ulama kita sebut membatalkan pahala puasa. Puasa tak batal, sah, tak perlu qada. Apa perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa? Menipu, menghibah, mengumpat, an-namimah, mengadu domba, an-nazar bi syahwah, tengok sesuatu perkara dengan syahwat. Lepas tu al-yaminul kadhibah, sumpah yang tipu. Jadi kita baca yang pertama al-ghibah. Ghibah ni zikruka akhakal muslim bima yakrah walau kunta sadiqa. Kita sebut tentang saudara kita yang muslim benda-benda yang dia tak suka lah. Walaupun benda tu betul, dia tu cacat tak? Kita sebut, bawa member kita sebut Zaid ni cacat sekian. Memang kawan tu cacat, dia memang sifat dia sekian kita sebut tu. Tapi kalau kawan kita tu, iaitu Zaid tu, dengar apa yang kita sebut, dia tak suka, itu nama dia mengumpat. Ni banyak ni orang buat ni, pelajar agama pun banyak buat perkara lagu ni. Dia nak bergurau tapi orang lain terasa tak boleh. Gurau benda lain lah. Yang kedua, an-namimah. An-namimah ni apa? Naqlul kalam biqasdi iqa'il fitnah. Mengadu domba lah. Kita beritahu Zaid dengan Abu berkawan baik. Kita jadi orang tengah. Kita beritahu Abu yang Zaid ni benci dia. Lepas tu kita beritahu Zaid yang Abu ni benci dia. Lepas tu kita pun tambahlah cerita macam-macam supaya mereka ni bergaduh. Itu mengadu domba. Supaya jadi fitnah, berjadi pergaduhan antara dua golongan ni, dua orang ni. Itu tu dinamakan sebagai namimah. Hukum dia berdosa besar dan juga membatalkan pahala puasa. Puasa tak batal, tak perlu qada, cuma pahala tak dapat lah. Yang ketiga al-kadhib, kita menipu lah. Zaid berdiri, kita sebut tak berdiri. Zaid buat, kita sebut tak buat. Zaid tak buat, kita sebut buat. Tu semua tu menipu belaka tu, membatalkan pahala puasa. An-nazar lima yahrum aw lima yahillu bi syahwah. Yang keempat, tengok benda yang haram. Benda yang haram ni bukan mahram kita tengok. Tak? Rasa syok lagu tu. Itu tu membatalkan pahala puasa. Ataupun kita tengok benda yang halal tapi dengan syahwat. Kita tengok benda haram dengan syahwat, membatalkan pahala puasa. Tengok benda yang halal, tengok bini kita. Halalan thayyibun mubarakan fiha. Tapi bulan puasa tengok dengan syahwat pada waktu pagi, hukum dia makruh dan membatalkan pahala puasa. Tengok dengan syahwat. Okay. Membatalkan pahala puasa. Okay. Yang kelima, al-yaminul kadhibah. Ai al-halif al-kadhib. Bersumpah lah, bersumpah yang menipu. Contohnya dia buat perkara tu tapi dia bersumpah wallahi aku tak buat. Tu sumpah lah tu, sumpah untuk menipu. Okay. Contohnya dia tidak berhak dapat duit tu. Yang berhak dapat duit tu orang lain tapi dia bersumpah supaya hak duit tu dapat ke dia juga. Tu orang panggil al-yaminul kadhibah. Secara ringkas lagu tu lah. Yang keenam, qauluz zur wal fuhsh wal amal bihi. Cakap benda-benda yang buruk lah. Mencarut, tak maki hamun, mengejek, menghina orang. Waktu tu semua sekali tu perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Man lam yada', Nabi sebut man lam yada' qaula zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu. Okey, tak ada masalah. Wal qismus tsani, kita baca sikit. Perkara yang kedua yang membatalkan puasa dipanggil sebagai mufattirat. Mufattirat ni membatalkan puasa itu sendiri. Yang perlu qada puasa tu nanti. Kalau kena gaya lah. Bila membatalkan puasa, automatik membatalkan pahala puasa. Kalau dia membatalkan dengan sengaja lah. Okay. Ada 8, kita baca dalam 4 je lah, lepas tu kita berhenti tak larat lah.
Yang pertama, al-mufattirul awal ar-riddah, keluar daripada Islam waliyadu billah. Wahaya qat'ul Islam biniyah. Apa riddah? Memutuskan Islam dengan niat. Niat apa contoh? Dia berniat, kalau aku luluh mengaji Azhar 4 tahun ni aku nak murtad. Dia baru masuk tahun 1. Tak. Bila dia sebut lagu tu dia murtad. Tak tunggu luluh 4 tahun mengaji Azhar baru jadi murtad, tak. Contohlah budak Azhar tak buat lagu tu. Dia tak. Ataupun dia sebut, kalau aku tak berjaya periksa lesen motor ni, aku murtad. Tak. Adakah tunggu dia tak berjaya dulu baru murtad? Tak. Ketika dia sebut tu dah jadi murtad lah. Sebab ada syak pada kebenaran agama Islam. Akidah tak boleh syak walaupun sedikit, tak boleh. Sedikit, 1% tak boleh syak. Syak 1% dia kafir terus. Okey. Ataupun dia putuskan Islam dengan qaul, menghina Nabi, menghina Allah Ta'ala. Ini ramai lah buat perkara mengarut lagu tu. Tak ada kerja lagi hina Nabi. Nak cari popular lah. Tak, hina Nabi mahu nampak rare sikit, popular sikit tak. Orang yang popular ni dua. Sama ada dia bagus ataupun dia perangai macam apa? Perangai macam haram lah. Boleh popular. Jadi dia nak popular, dia hina Nabi kat Instagram, kat Facebook, dekat WhatsApp. Dia orang kenal dia. Tak. Waktu tu dia tu akan jadi kafir. Menghina Nabi, menghina Allah Ta'ala, jadi kafir. Ataupun dengan perbuatan. Memang dia pisah pergi sembah, pergi sujud kepada hamba, pergi sujud kepada syekh, dengan beranggapan syekh tu ialah apa? Syekh tu macam Tuhan. Ataupun sujud kepada bahala dan sebagainya, dan menganggap bahala itu sebagai Tuhan yang layak disembah dan sebagainya. Waktu tu jadi kafir. Jadi kalau riddah walaupun sesaat, waktu tu membatalkan puasa dia. Contoh Zaid puasa tak? Puasa pukul 12 tu dia murtad. 12.30 tu dia jumpa Habib Umar bin Hafizahullah. Dia jumpa Habib Umar pun berdakwah kepada dia. Pukul 1 dia pun Islam balik. Kita sebut walaupun kamu kafir hanya setengah jam, murtad, kekal puasa kamu batal dan kena qada nantilah. Terus al-mufattirus tsani, yang kedua, perkara kedua yang membatalkan puasa ialah al-haid wan nifas wal wiladah. Haid dan ataupun nifas ataupun wiladah, beranak. Okey. Haid ni walaupun sesaat. Contoh Zainab ni puasa, seminit sebelum azan keluar darah haid, batal puasa tu. Kena qada nanti. Okey, an-nifas. Nifas seminit sebelum dia solat semat. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Muslihin. Kuat dia mengaji. Nifas, apa nifas? Seminit sebelum azan dia nifas. Beranak-beranak tu keluar darah. Waktu tu batal puasa dia tu. Walaupun dia puasa sepanjang hari dah. Tak, dekat buka tu dekat buka seminit sebelum azan tu nifas, beranak ketika tu keluar darah, waktu tu batal dia punya puasa. Ataupun wiladah, beranak. Beranak ni dalam kitab lain sebut walaupun tak keluar darah, keluar anak seketul lagu tu. Tak. Sebiji anak lagu tu keluar. Tak. Kekal batal dia punya puasa. Dan beranak tu sama ada scissor ikut perut atau ikut bawah, kekal membatalkan puasa. Jelas walaupun tak keluar darah. Tapi tak berlaku lah, jarang berlaku keluar anak seketul lagu tu tak keluar darah. Tapi gambaran ulama buat lah. Tak. Ulama apa tu? Ya'mal fikr. Berfikirlah maknanya. Bukan duduk saja. Jadi kalau haid, nifas, wiladah, beranak walaupun sesaat dalam waktu siang tu, waktu tu membatalkan puasa dia. Yang ketiga, gila walaupun sesaat. Tu, gila walaupun sesaat. Pukul 12 tengah hari tu dia makan ubat gila. Makan ubat gila. Bila makan ubat gila tu dia gila. Waktu tu batal dia punya puasa. Kena qada tak? Cuba jawab sikit Ustaz Muslihin. Kalau gila, sengaja makan ubat jadi gila. Kau ni cerita. Kalau sengaja makan ubat untuk jadi gila, waktu tu berdosa dan nanti kena qada kalau dia sembuh daripada gila. Tapi kalau gila dengan takdir Allah Ta'ala, waktu tu tak perlu qada lah. Zaid puasa, tengah hari tu gila, Allah Ta'ala jadikan dia gila. Nanti bila sembuh daripada gila, hari yang dia batal hari tu tak perlu qada. Kemudian al-mufattiru ar-rabi' al-ighma' was-sukar. Mabuk apa tu? Mabuk dan juga ighma' ni pengsan. Tak begitu sebut pendapat Imam Ramli kat sini.
Mabuk dan pengsan akan membatalkan puasa. Mabuk dan pengsan akan membatalkan puasa dengan dua syarat. Dengan dua syarat. Pertama, sengaja mabuk. Sengaja gila. Sengaja makan ubat mabuk. Dia ambil ubat mabuk, dia minum air. Dia minum apa tu? Ubat mabuk tu. Sengaja ambil arak minum. Tak, contohlah. Pertama, sengaja dia ambil ubat yang menyebabkan dia pengsan. Pertama, kena sengaja mabuk, sengaja pengsan. Okey. Yang kedua, syarat dia nak batal mesti amma jami'an nahar. Mesti pengsan dia tu, mabuk dia tu, tak, seluruh hari. Sepenuh hari. Daripada subuh tu, tak, azan subuh tu dia tengah mabuk dah. Sampai ke maghrib dia mabuk lagi. Waktu tu, batal puasa dia. Daripada subuh tu dia dah pengsan. Sampai ke maghrib dia pengsan lagi. Waktu tu, batal puasa dia. Jadi dua syarat. Mabuk dan juga pengsan nak membatalkan puasa. Yang pertama, kena sengaja. Kalau tak sengaja, tak batal. Yang kedua, mesti memenuhi sehari semalam. Dengan makna daripada subuh sampai ke maghrib. Dia mabuk, dia pengsan. Barulah batal. Kalau tak kalau dia sedar walaupun sesaat. Contoh dia sengaja minum arak, sengaja makan ubat mabuk, sengaja makan ubat pengsan. Jadi dia pengsan, dia mabuk. Pukul 12 dia tak mabuk dah. Ataupun pukul 12 tu dia tak pengsan dah, dia segar dah. Tak, 12.30 pengsan balik, mabuk balik. Tak. Waktu tu kita sebut sah puasa dia. Ini pendapat yang muktamad di sisi Imam Ramli lah. Kalau tengok dalam kitab ni Rajak sendiri pun ada tafsir, ada agak itulah dia sebut Imam Ibn Hajar lagu mana Imam Ibn Hajar sendiri pun dalam kitab-kitab dia pun berbeza lah. Ada kitab ni sebut sekian, kitab ni sebut sekian. Okey, sampai situ sajalah untuk hari ni. Maaflah terlalu lambat dah kita buat live ni. Moga-moga Allah beri keikhlasan kepada kita dalam bersama-sama untuk berkongsi ilmu, insya-Allah. Jadi kalau ada apa-apa soalan boleh komen kat bawah, insya-Allah. Esok kita sambung perkara yang membatalkan puasa yang kelima, iaitu bersetubuh pada siang bulan Ramadan. Kemudian apa? InsyaAllah lah esok perkara kelima, perkara keenam, insyaAllah kita sambung esok. Lepas tu insyaAllah nanti kalau ada peluang dan ruang kita bincang pula masalah-masalah mu'asarah, masalah-masalah semasa seperti apa tu, ambil apa tu, inhaler tak, yang jadi isu tak habis-habis tu. Lepas tu ambil apa lagi, kalau cocok sama ada makanan bergizi tak bergizi, kita tengok ada fatwa Negeri Sembilan, ada fatwa Mesir, ada fatwa Syekh sebut dalam kitab atau Sadidah sendiri dan perbahasan-perbahasan yang lain lah. Kalau ada soalan lebih cantik supaya dia jadi kena dengan wakil, insya-Allah. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.